Ikhtiar kedua, Pengerang Permata Selatan Tanah Air. Kerajaan telah mencadangkan bahawa Pengerang diberikan status khas sebagai zon ekonomi khas, Special Economic Zone, bagi mengembang lagi kawasan ini sebagai hub petrokimia dalam negara. Ini diumum juga dalam bajet 2023 hari itu pada sidang parlimen. Ini bermakna pendekatan ini adalah untuk menarik lebih banyak pelabur dalam industri kimia dan petrokimia di rantau ini. Warga Pengerang mungkin bertanya pada saya, apakah pendekatan ini boleh memberi manfaat dan keuntungan kepada kami sebagai warga Pengerang? Jawapannya sudah tentu. Kerana bila pelabur datang atas kestabilan yang berjaya, ramai pelabur akan membawa banyak pelaburan bukan saja dalam aspek kemanusiaan tetapi juga kewangan, bererti pekerjaan boleh didapati dalam kawasan kita ini. Inilah yang kita nak lihat, supaya kejayaan projek Rapid yang di peringkat antarabangsa oleh Petronas dapat dirasai oleh warga-warga tempatan dalam kawasan Parlimen Pengerang. Memang betul pencapaian yang telah dilakukan setakat ini, yang berjaya dicapai setakat ini oleh projek Rapid Petronas ini membanggakan bukan saja kita sebagai warga Pengerang tetapi juga bagi negeri Johor dan negara Malaysia. Kita berada di pentas dunia kerana projek Rapid di bawah Petronas dalam bumi, atas bumi Parlimen Pengerang kita. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, ini dibawa oleh kerajaan BN, dilaksana oleh kerajaan BN, dan hari ini kerajaan negeri, kerajaan BN. Yang hanya kita tunggu ialah kerajaan pusat sebagai kerajaan BN supaya kita dapat melengkapkan perjalanan kestabilan ke arah kemakmuran untuk kita bersama. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus menerima pengorbanan yang begitu besar oleh orang-orang warga Pengerang. Saya masih ingat 10 kampung lebih kurang 4,000 penduduk dipindahkan. Tetapi Alhamdulillah, kerajaan negeri pada masa itu di bawah kepimpinan Barisan Nasional bersama syarikat Petronas berjaya memindahkan tanpa masalah dan memberikan ganti rugi yang begitu setimpal kepada warga Pengerang. Begitu adilnya dilaksanakan pemindahan ini dan ia dapat dilakukan dengan sempurna kerana kerajaan pusat dan kerajaan negeri daripada kerajaan Barisan Nasional. Jadi mengekalkan ini, kestabilan politik inilah tuan-tuan perempuan dapat membawa kepada kejayaan lebih dan kemakmuran lebih kepada kita. Sebab tuan-tuan perempuan warga Pengerang, takkan tiba-tiba tukar kerajaan dan kita tutup projek Rapid. Sebesar-besarnya projek Rapid tu warga Pengerang, bukan perkara yang mudah. Dah pindah 10 kampung, nak pindah balik pun macam mana. Jadi kita kena teruskan. Tetapi pelabur tak akan turun ke negara kita, pelabur tak akan letak duit dalam negara kita kalau politik kita tidak stabil. Warga Pengerang, hak petrokimia ini memang dapat menjamin pekerjaan dan peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Inilah yang kita nak. Kita tak nak anak-anak kita berhijrah terlampau jauh daripada rumah keluarga untuk mencari rezeki. Jadi dalam menggalakkan anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk mencuburi bidang minyak dengan gas, ada satu pendekatan yang saya nak bawa dalam ikhtiar saya. Kenapa? Kerana kita nakkan anak tempatan bekerja dalam projek Rapid yang berada atas bumi tempatan kita. Jadi dalam menggerakkan niat ini, perlu kita memberikan pendedahan yang awal kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah mengenai kefahaman industri minyak dan gas. Juga mewujudkan sekolah-sekolah vokasional berteraskan industri minyak dan gas selaras dengan permintaan industri minyak dan gas dalam kawasan Pengerang, dan mengadakan kursus-kursus kemahiran teknikal industri minyak dan gas untuk anak-anak kita dengan bantuan syarikat-syarikat pelabur yang besar. Ini wajar dilakukan bersama dan serentak. Satu, tanggungjawab sosial korporat, CSR.
iaitu kalau bolehlah, cuba kita bayangkan kajian pusat daripada BN dan hari ini kajian negeri daripada BN, dan kemudian melihat bahawa mereka yang melabur dalam kawasan kita sama-sama terlibat bukan sahaja dalam industri minyak dan gas, tetapi terlibat dalam pendekatan sampingan, mendidik anak-anak kita untuk memahami industri minyak dan gas dalam kawasan kita akan menjadi industri yang serampang dua mata kepada pendidikan anak-anak kita. Dalam masa yang sama, warga Pengerang, kita tidak boleh menafikan risiko-risiko alam sekitar yang dibawa dalam apa-apa pembangunan yang besar perlu juga dipantau. Itu sebabnya bagi saya, tanggungjawab CSR, kepahaman kepada warga Pengerang tentang industri ini sangat-sangat penting. Oleh itu, harapan saya, jikalau insya-Allah diberikan peluang sekali lagi menjadi ahli Parlimen Pengerang, saya berharap dan insya-Allah membawa kepada satu persediaan dan kelengkapan kepada generasi muda kita dalam isu industri minyak dan gas, dan juga melihat kepada isu-isu alam sekitar. Warga Pengerang, kita juga tak boleh lari daripada pembangunan seterusnya yang berlaku dalam tempat kita, iaitu berkenaan dengan apa yang disebut sebagai Desa Rukos. Satunya tempat pelancongan yang menjadi tarikan yang begitu hebat, yang mana kita dah keluar dalam majalah antarabangsa yang dipanggil Time Magazine yang menamakan Desa Rukos sebagai salah satu daripada 100 World Greatest Places pada tahun 2021. Cuba warga Pengerang bayang, takkan daripada 2004 saya mula jadi ahli parlimen yang pertama, hari ini saya menawarkan diri menjadi ahli parlimen untuk kali yang kelima. Daripada 4 penawaran saya daripada 2004 sampailah 2020, masyarakat, warga, pengundi, rakyat Pengerang sebut nama Pengerang dikenali dunia. Pengerang Rapid Petronas, Pengerang Rapid, cakap dengan orang minyak dengan gas, semua orang tahu Pengerang Rapid tu di mana. Di Parlimen Pengerang. Kemudian Desa Rukos. Desa Rukos di mana? Di Parlimen Pengerang. Hebatnya kawasan kita, hebatnya negeri Johor dan hebatnya negara kita. Takkan kita tak nak kerajaan kita tidak stabil. Jadi ingatlah warga Pengerang. Jadi untuk memastikan Pengerang menjadi bandar hijau lestari dengan kemajuan yang berlaku begitu pantas, kita wajar memastikan pelupasan bahan kimia dan sisa toksik melalui kaedah pelupasan yang selamat, pemeliharaan dan pemulihan hutang bakau di kawasan Pengerang, dan menerapkan nilai 4R iaitu reduce, reuse, recycle dan repair di kawasan Parlimen Pengerang. Selain itu, kita juga harus mengambil inisiatif untuk memelihara laut dan sumber marin dengan mengadakan program pembersihan pantai komuniti, pengurusan dan proses pemilikan lesen nelayan yang tulus, dan juga memperbanyakkan program kesedaran ke sekolah mengenai pemeliharaan sumber asli.